وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi sudi memilih kita, mempertemukan kita di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Diharapkan para hadirin hadirat yang sedang mengikuti majlis ilmu ini, mudah-mudahan antum semua di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala diberi kesihatan, keafiatan yang baik, dibersihkan hati dari sebarang sifat madmumah dan dihiaskan hati dengan segala sifat mahmudah. Baik, sama-sama kita memperbetulkan qasad dan niat kita, belajar kerana Allah, belajar kerana nak beramal dengan ilmu, insya-Allah. 52 Misbahul Munir 52. Misbahul Munir 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Keempatnya daripada 8. Keempatnya daripada 8 ta'alluq sifat qudrat secara tafsil. Sifat qudrat ini adalah suatu sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, yang beriman, mengiktikadkan di dalam hati, membenarkan, menyungguhkan di dalam hati, meyakini di dalam hati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib, yakni mesti bersifat dengan qudrat, ertinya berkuasa ataupun berkuasa. Baik, bila disebutkan sifat qudrat, sifat qudrat ini adalah salah satu daripada sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Dan sifat qudrat ini ada ta'alluq, yakni peranan, tugasan. Ta'alluq makna peranan sifat, tugasan sifat. Okey, apa peranan sifat qudrat?
Peranan sifat kudrat menjadikan sesuatu, meniadakan sesuatu perkara yang harus. Ulang balik. Peranan sifat kudrat, tak payah, jangan payah ngaji. Ambil yang mudah-mudah. Peranan sifat kudrat ini, peranan dia menciptakan atau meniadakan sesuatu yang boleh berubah-ubah, ataupun dipanggil perkara yang harus. Perkara yang harus. Jadi sifat kudrat, peranan dia ta'alluqnya, ta'alluq maknanya peranannya mengubah-ubah, mengadakan atau meniadakan, menciptakan atau membinasakan perkara yang harus. Perkara yang apa? Harus. Apa erti harus? Yang boleh ada dan boleh tiada. Tuhan kita boleh ada, boleh tiada, ataupun mesti ada? Mesti ada. Bila sebut mesti ada, perkara wajib. Tuhan selain Allah mesti ada ke, atau harus ada ke, ataupun mesti tiada? Mesti tiada. Kalau kata mesti tiada, itu dipanggil mustahil. Ingat tu. Jadi perkara yang wajib dan perkara yang mustahil tidak termasuk di bawah urusan sifat qudrah. Ulang balik. Perkara yang wajib, tulis, jangan marah. Perkara yang wajib dan perkara yang mustahil tidak termasuk. Perkara yang wajib dan perkara yang mustahil tidak termasuk di bawah ta'alluq, tidak termasuk di bawah ta'alluq ataupun urusan, ta'alluq tu ataupun urusan sifat qudrat. Yang masuk di bawah ta'alluq sifat qudrat, tulis. Atau nak sekolah balik. Apa tadi? Yang masuk pada sifat. Yang masuk di bawah ta'alluq sifat qudrat itu hanyalah perkara yang harus. Titik. Dapat tak? Alhamdulillah. Ingat tu. Sifat kudrat ni dia hanya mengubah benda harus je. Benda yang mustahil tak boleh berubah dah. Perkara yang wajib juga tak boleh berubah. Okey, perkara yang wajib ni perkara yang dah memang sedia kala ada. Faham baik-baik. Hukum akal tu faham baik-baik. Jangan blur-blur lagi dah. Bila sebut perkara wajib, dia mesti sedia kala ada dah. Bukan dibuat, bukan diciptakan. Faham tu? Perkara yang wajib ni perkara yang sedia ada. Sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya, itu perkara wajib. Ada Allah dan sifat-sifat Allah tu semuanya wajib. Ingat tu, tak boleh berubah. Perkara wajib ni bukan diciptakan. Faham baik-baik. Yang dicipta, bila sebut dicipta, mencipta, dicipta, kena cipta, menjadikan, itu semua qudrat. Faham tu? Menjadikan, menciptakan, mengadakan, mengubah-ubah, itu adalah qudrat. Bila sebut qudrat, dia ada ta'alluq dia ada urusan dia, iaitu dia hanya berurusan nak mengubah, nak menciptakan, nak menjadikan, nak meniadakan, nak membinasakan perkara yang harus sahaja.
Yang wajib tu bukan diciptakan, kerana yang wajib ni dah memang sedia Allah Ta'ala sedia ada dah. Allah Ta'ala tu sedia ada dah, bukan diciptakan oleh Allah sendiri, faham? Macam mana nak menjadikan benda yang dah memang sedia ada? Betul tak? Sebab tu kudrat tak masuk bawah urusan perkara wajib tidak masuk bawah urusan kudrat, sebab memang dah ada. Faham baik-baik. Apa lagi perkara wajib? Apa lagi perkara yang wajib bagi Allah? Apa lagi? Wujud Allah. Ada Allah Ta'ala itu bukan dijadikan. Ada Allah tu jadi boleh tak kita nak kata gini, Allah yang menjadikan ada dia? Boleh? Tak boleh lah, kerana ada Allah itu sedia kala dah perkara wajib. Lain, tak apa kita ngaji biar faham. Kita ngaji nak faham, bukan nak banyak-banyak. Sikit-sikit tak apa, asalkan faham molek. Apa lagi contoh perkara wajib? Mendengar Allah ataupun sifat pendengar Allah. Allah ada sifat pendengar tak? Ada. Sifat pendengar Allah tu wajib ke tidak? Wajib lah, ingat tu. Jangan lagi dah. Bila sebut sifat Allah, mesti semuanya wajib. Jangan terkebil. Segala sifat Allah wajib. Bila sebut wajib, mesti ada sediakan. Okey, ambil satu lagi sifat yang wajib bagi Allah. Contohnya sifat pendengar Allah. Sifat pendengar Allah wajib ke tidak? Wajib. Jadi boleh tak kita nak kata macam ni, Allah menciptakan sifat pendengar dia? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana sifat pendengar Allah telah sedia ada, bukan diciptakan. Ingat bila sebut diciptakan itu mestilah kepada perkara yang harus. Tanam betul-betul. Baik, satu lagi contoh perkara wajib. Pelihat Allah. Allah ada sifat pelihat Sifat pelihat Allah wajib ke mustahil ke harus? Wajib. Jadi boleh tak kita nak kata Allah menciptakan sifat pelihat dia? Boleh? Tak boleh, kerana sifat pelihat Allah Ta'ala itu telah sedia ada, bukan dijadikan. Okey? Kalau kita cakap gini, kalau kita kata Allah menciptakan sifat pelihat dia, bermaksud sifat pelihat Allah Ta'ala itu asalnya tiada. Betul tak? Faham perkataan menciptakan, menjadikan ini adalah sesuatu yang tiada kemudian dibuat, itu panggil menjadikan. Macam bangunan ni dijadikan sebab asalnya tiada. Kalau dah ada, kita tak sesuai nak panggil dijadikan, benda dah ada. Dijadikan, menciptakan, mendirikan, membuat, itu semua benda yang asalnya tiada. Sedangkan segala sifat Allah itu telah sedia ada dah. Sebab tu tak boleh kita nak kata Allah yang menciptakan segala sifat-sifat dia. Tak boleh nak kata begitu. Kenapa? Kerana kalau Allah Ta'ala yang menciptakan segala sifat dia, menunjukkan sifat-sifat Allah tu asalnya semuanya tiada. Kalau dah asalnya tiada, kemudian diciptakan, dipanggil apa? Baharu ataupun makhluk. Ingat tu, baharu, makhluk. Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, asalnya tiada, kemudian diciptakan jadi ada, namanya baharu, ataupun dipanggil juga makhluk. Mana boleh Tuhan bersifat dengan makhluk pula? Mana boleh Allah itu bersifat dengan sifat makhluk? Boleh faham tak cakap tu? Allah itu qadim, maka segala sifatnya juga qadim. Jangan kata Allah Ta'ala itu qadim tapi sifatnya baharu pula dah. Jangan. Mana boleh sifat baharu nak duduk menumpang pada sesuatu zat yang qadim? Faham tu?
Kita, zat kita baharu. Zat ni makna tubuh kita, diri kita tu. Zat-zat tu makna diri. Diri kita ni harus. Diri kita ni perkara yang baharu. Maka segala sifat-sifat yang ada pada diri kita ini juga baharu. Boleh tak kita nak cakap begini, sifat ilmu saya ni qadim, boleh tak? Boleh. Macam mana pula sifat saya qadim sedangkan tubuh badan saya baharu? Boleh faham? InsyaAllah. Ngaji perlahan tauhid ni tak boleh baca kapal terbang tak boleh baca kapal terbang, dia kena baca slow gitu. Sebab tu saya kata kalau boleh rakam nanti dekat rumah dengar balik, sambil duduk lepak-lepak tu dengar balik. Nak biar selalu dengar. Ni dengar Hindustan aja Korea, Hindustan. Drama, cerita rama. Orang suruh dengar yang manfaat, dengar yang tak manfaat. Macam mana hati kita nak jadi baik? Setiap apa yang kita dengar tu sama macam makanan yang masuk dalam perut kita. Kalau makanan yang baik masuk dalam perut, diberi kesan yang baik. Betul? Begitulah juga apa yang kita dengar. Kalau apa yang kita dengar tu benda yang tak baik, dia akan memberi kesan yang tak baik pada hati kita. Nak baiki hati ke tidak? Sungguh? Sungguh? Ada yang belum lagi? Ada yang belum lagi? Nak baiki hati ke tidak? Sungguh? Ya Allah. Kalau nak baiki hati, dia banyak benda. Di antara yang nak membantu menolong nak baiki hati jadi baik, dengar yang baik-baik. Sebab itu kita diharamkan mendengar perkataan yang jahat. Sebab dia akan memberi kesan yang jahat pada hati kita. Kita maki hamun orang, perkataan maki hamun orang, caci maki orang, elok tak perkataan tu? Okey. Bila sampai ke telinga kita, masuk dalam hati kita, apa hati kita berasa? Berasa baik ke berasa tak baik? Tu contoh lah. Nampak tak? Tapi kalau perkataan yang baik, sopan santun, masuk kat telinga kita, pergi ke hati kita, jadi baik tak? Rasa baik tak? Lepas tu dengar solawat, dengar istighfar, dengar Al-Quran, dengar ilmu. Ni dengar lagu-lagu yang bukan-bukan, lagu kekecewaan. Mana hati kita nak baik? Dalam hati kita ni ada syaitan. Faham tak? Siapa yang kata nak baiki hati tadi, mulai hari ni jangan dengar dah lagu-lagu macam tu. Boleh ke tidak? Nak baiki hati tapi dengar lagu kekecewaan, kegelisahan, kecelaruan, keferasan. Macam mana hati kita nak baik? Dia kata ada dengar zikir. Dengar yang lagu lagi banyak daripada zikir lagi. Ibaratnya makan yang kotor lagi banyak daripada makan yang bersih. Macam mana? Bukan cakap main-main tu. Sungguh-sungguh. Kalau nak baiki hati, itu di antara benda. Kena dengar yang baik-baik. Kena cakap yang baik-baik. Kena tengok yang baik-baik. Dia akan bagi kesan pada hati, insya-Allah. Kalau kita kata nak memiliki hati yang baik, tapi perkataan kita jahat, telinga kita suka dengar benda jahat, mata kita suka tengok benda jahat, payah nak baiki hati. Dengar benda yang baik-baik. Insya-Allah. Azam insya-Allah. Kalau tak, nanti sampai matilah hati kita takkan baik-baik. Sungguh, bukan saya cakap.
Ulama-ulama duk sebut dalam kitab. Tu tadi ingat tu, perkataan yang keluar daripada mulut kita dan yang masuk ke telinga kita tu samalah macam makanan. Kalau kita cakap ni ibaratnya kita memberi makan. Yang kita cakap ni ibaratnya kita memberi makan. Kalau kita cakap yang jahat-jahat, yang Allah tak suka, ibaratnya kita bagi makan benda kotor pada orang. Mana dia akan bagi kesan yang tak baik pada orang yang kita bagi makan. Faham tak? Sebab tu kalau kita cakap yang jahat-jahat, dia memberi kesan jahat pada orang yang mendengar. Macam gitulah, orang lain cakap yang jahat-jahat sampai ke telinga kita, dia akan bagi kesan yang jahat pada telinga kita. Sebab tu setiap perkataan yang haram dituturkan, haram didengar. Setiap perkataan yang haram dituturkan, haram didengar. Tak boleh dengar. Habis. Okey. Tu tadi, ingat tu, perkara wajib, perkara yang bukan dijadikan, malah dia perkara yang dah memang sedia. Kalau benda wajib itu dijadikan, tidak bolehlah nak dipanggil tak sesuai nak panggil wajib kalau dijadikan. Ingat tu. Tulis. Tidak sesuai dipanggil wajib kalau diciptakan. Tidak sesuai nak dipanggil wajib kalau diciptakan. Sebab wajib-wajib ni benda yang sedia ada, bukan yang boleh ada, boleh tak ada. Kalau benda yang boleh ada, boleh tak ada, bolehlah panggil diciptakan. Apa tadi? Setiap perkara yang wajib tidak sesuai nak dipanggil wajib. Tidak sesuai nak dipanggil wajib kalau tulis. Biar kita buat dobek bodoh-bodoh gitu tak apa. Asalkan kita pandai. Biar dobek bodoh-bodoh gitu. Asalkan kita pandai, kita faham. Tak sesuai lah nak panggil wajib kalau diciptakan. Faham diciptakan, oh benda tu tak ada asalnya. Wajib asalnya apa? Sedia ada. Gapo dia? Insya-Allah. Amin. Moga dipermudahkan segala urusan. Baik, kemudian perkara mustahil. Apa pula mustahil? Mustahil ni apa maksud mustahil? Sesuatu yang mesti tiada. Mustahil perkara yang mesti tiada. Mustahil perkara yang tidak boleh diterima pada akal adanya. Itu mustahil. Tulislah, jangan tercengang pula. Tulis. Perkara mustahil ni perkara yang mesti tiada. Perkara mustahil perkara yang akal kita tidak boleh terima ada selama-lamanya. Perkara mustahil perkara yang akal kita tidak boleh menerima adanya selama-lama. Perkara yang mustahil adalah perkara yang tak masuk akal adanya selama-lama. Tak masuk akal. Itu perkara mustahil. Perkara mustahil ni perkara tak masuk akal. Perkara yang tak boleh diterima pada akal adanya. Bahkan akal kita hanya menghukumkan perkara itu mesti tiada. Sedia kala lagi mesti tiada. Sentiasa tiada dan kekal tiada selama-lamanya. Itu mustahil. Contohnya Tuhan selain daripada Allah. Tuhan selain daripada Allah ni perkara tak boleh terima pada akal adanya Tuhan yang selain daripada Allah. Selama-lamanya akal tak boleh terima adanya Tuhan yang selain Allah. Lemah Allah Ta'ala. Perkara yang mustahil. Buta Allah, pekak Allah, tuli Allah, tiada Allah, serupa Allah dengan makhluk. Itu perkara mustahil. Ingat tu. Jadi kita tak boleh nak kata begini, tiadanya Tuhan yang lain itu sebab Allah tak ciptakan. Nak cakap macam tu.
tak ada Tuhan yang lain tu sebab Tuhan Allah tak jadikan. Boleh tak nak kata gitu? Boleh tak nak kata gitu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab perkara mustahil ni perkara yang tak termasuk dalam erti kata diciptakan. Sebab memang anak Tuhan perkara mustahil. Ada anak Tuhan ke tidak? Allah ada anak ke tidak? Tak ada. Okey. Boleh tak kita nak kata gini? Tidak ada anak Tuhan, Allah tu tak beranak sebab Allah tak ciptakan. Boleh tak nak kata gitu? Boleh. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab apa? Kerana anak Tuhan itu perkara yang mustahil. Perkara yang tidak masuk di bawah urusan kudrat. Sebab kudrat ni menjadikan, menciptakan, mengadakan. Anak Tuhan mustahil, tidak masuk di bawah urusan kudrat menjadikan. Faham tak? Kalau seandainya anak Tuhan itu boleh dijadikan, maka anak Tuhan itu bukanlah mustahil. Faham tak? Anak Tuhan kalau boleh dijadikan, menunjukkan dia bukan mustahil, tetapi harus. Anak kita yang belum ada lagi tu, cucu kita yang belum ada lagi tu, mustahil ke harus? Harus. Jadi boleh tak kalau Allah nak ciptakan? Boleh. Beza anak kita dengan anak Tuhan. Faham tak? Anak kita anak Tuhan jangan kata tak ada anak Tuhan tu sebab dia tak nak jadikan. Allah tu tak ada anak sebab dia tak nak jadikan. Mana boleh kata dia tak nak jadikan? Tak ada kena-mengena pun. Faham tak? Anak kita, manusia ni perkara harus. Memanglah sekarang tak ada lagi dah. Tapi akal boleh terima tak kalau Allah nak bagi? Boleh. Sebab harus. Anak kita, cucu kita tu harus, bukan mustahil. Kalau Allah nak bagi boleh. Kalau Allah nak ciptakan boleh. Kalau Allah nak rezekikan lagi boleh. Sebab harus. Walaupun pada hukum adatnya mustahil. Nampak tak? Adat memang mustahil. Takkan ada dah zuriat, takkan ada dah cucu contohnya. Pada adat. Tapi pada akal boleh terima kalau Allah nak bagi. Faham tak? Anak Tuhan perkara mustahil. Sebab itu jangan dikatakan tidak ada anak Tuhan itu kerana Tuhan tak kehendak nak jadikan. Salah perkataan tu. Kalau kita kata Allah tak kehendak nak menjadikan, menunjukkan anak Tuhan itu bukanlah mustahil, tetapi rosak tak akidah kalau kata anak Tuhan tu harus? Jadi kafir. Faham tu? Jangan kata anak Tuhan tu harus. Anak Tuhan mustahil. Baru nak masuk hari ni punya cerita. Dia kena ulang-ulang macam tu lah. Kalau tak ulang nanti kan lesak. Apa macam mana pantun pakcik? Mak ipung buluh kasar, ujung dapat pangkal lesak. Kemudian yang ke-6-nya, yang ke-4-nya dipanggil ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah pula. Ini ta'alluq qudrat yang ke-4 daripada 8. Ada 8 ta'alluq qudrat. Ngaji tauhid ni ngaji betul-betul perlahan, insya-Allah boleh faham. Jangan kalut-kalut nak cepat habis kitab. Itulah di antara punca kita tak nampak jalan ngaji sifat 20 ni. Khatam makan pulut kuning. Beres. Ngaji sesuatu. Fahamkan, catat, tulis. Jangan dengar macam dengar lagu. Lagu kok baik tak apa. Lagu cintakan
cintakan makhluk. Macam mana kita nak latih hati kita cintakan ibadat, cintakan akhirat? Duk puji makhluk sini, duk puji makhluk sana. Kemudian ta'alluq qabdah ni, apa maksud qabdah ni? Di dalam urusan Allah mudah. Dalam urusan Allah, qabdah ni dalam urusan Allah, dalam pentadbiran Allah, dalam pengawasan Allah, ataupun dalam genggaman Allah. Dalam genggaman tu kata-kata kinayah saja. Genggaman bukan makna Tuhan ni ada tangan, faham? Boleh tak nak i'tiqad Tuhan ada tangan? Boleh ke tidak? Rotan korang. Boleh ke tidak nak i'tiqad Tuhan ada tangan? Tangan dia tak sama macam tangan makhluk. Boleh ke tidak? Tak boleh. Jangan terima mana-mana ustaz ke ustazah ke, profesor ke doktor ke duk kata Tuhan ada tangan tapi tangan tak sama dengan tangan manusia. Jangan. Itu semua fahaman yang menyimpang daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Faham baik-baik. Duk mengaji tafsir sini, mengaji tafsir sana, hadis sini, hadis sana, tauhid tak nak mengaji. Bukan marah, nasihat. Sebab ada yang jenis degil ke kepala tak nak dengar. Nanti yang rosak akidah siapa? Siapa nak jawab? Jawab sendiri. Terjawab ke agak-agak? Rosak akidah ni duduk dalam api selama-lama. Kalau rosak akidah ni tu dia punya tafsiran hadis dia, Quran ni tinggalkan. Cari guru lain. Cari guru lain. Tak ada faedah duk ngaji ke tak ada faedah duk ngaji dengan guru yang akidah dia macam tu. Walau macam tu. Walaupun dia mengajar tafsir, walaupun dia mengajar hadis, faham tu? Walaupun dia mengajar hadis, faham tu? Sebab akidah dia tak sama dengan akidah kita. Faham ke tidak ni? Besok kalian rosak akidah, kalian tak tahu mana silap mana salah, sebab tu kena dengar nasihat guru. Guru kata jangan tu, janganlah. Sebab guru dia lebih tahu, dia lebih faham daripada kita yang baru nak buka mata, baru nak celik mata.
buka mata baru nak celik mata. Tak ada salah Ustaz. Elok je dia baca Quran. Tak ada salah pun. Kita nak tahu salah macam mana, kita pun tak pandai lagi. Faham tidak? Tak ada salah pun. Elok je. Tak ada pula dia kata tak payah semayang ke. Tak ada. Hadis tu elok je dia baca. Mana kita nak tahu salah silap, kita pun tak pandai lagi. Macam mana kita nak tahu bacaan Quran kita salah, sedangkan kita pun tak tahu lagi ilmu tentang Quran. Betul ke tidak? Macam mana kita nak tahu bacaan Fatihah kita salah, sedangkan kita pun tak ada ilmu lagi tentang tajwid. Sebab tu kita rasa betul aja baca. Sebab kita tak ada ilmu. Orang yang tahu apa sini? Esis. Lain ni. Tak apalah rezeki. Rezekilah tu. Okey. Jadi qadha ni genggaman. Jadi di antara takluk qudrat yang keenamnya dipanggil takluk qadha, yakni mana contohnya? Yakni selepas mana yang keempat tadi? Dengan makna makhluk yang telah ada ini di dalam genggaman qudrat. Apa maksudnya? Kita makhluk yang dah ada ni, alam yang dah ada ni, apa yang ada pada kita ni, bukan diri kita saja, apa yang kita miliki sekarang ni, yang kita ada sekarang ini, itu di bawah apa? Genggaman urusan Allah. Contohnya sekarang ni saya boleh bercakap kan? Allah nak bisukan saya boleh. Sekarang ni tuan-tuan boleh mendengar melihat kan? Allah Ta'ala nak pekak bisukan pun boleh. Itu maksud. Apa lagi yang ada pada kita? Harta. Harta yang ada pada diri kita, pangkat yang ada pada kita, jawatan yang ada pada diri kita, dalam genggaman Allah. Allah nak buang, Allah nak tarik balik bila-bila masa boleh. Kita boleh bergerak, boleh berjalan, Allah nak lumpuhkan kita boleh. Mulut kita yang jahat ni, Allah nak bisukan sekarang boleh. Telinga kita yang suka dengar benda haram ni, Allah nak pekakkan serta-merta sebab kita sentiasa di dalam urusan itu maksud qabdah tadi. Jangan kita ingat bila kita hidup, bila kita ada apa yang kita ada ni, kita ingat kita tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Yang taat ke, yang maksiat ke, yang hati bersih ke, yang hati kotor ke, yang beriman ke, yang kafir ke, dalam urusan sebab tu jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Aku tak heran dengan orang lain, aku ada segala-galanya. Jangan sombong. Yang segala-gala yang kau ada tu dalam urusan Allah boleh ambil sekelip mata segala-galanya. Bukan dengan harta kekayaan, dengan nyawa-nyawa kau pun Tuhan boleh ambil sekarang. Dengan anak bini kau pun Allah boleh ambil sekarang. Dengan laki kau pun Allah boleh ambil sekarang. Tu jangan sombong. Kena ingat sentiasa di dalam urusan Allah. Ingat benda tu. Kita ni kadang lupa buat tu jadi sombong. Kita lupa. Kita berasa apa yang kita ada ni kita punya. Kita berasa apa yang kita ada ni, zahir batin yang kita miliki ni, anak bini, apa yang kita ada ni, harta kekayaan ni, kita ingat kita yang buat. Kita lupa Allah yang bagi pinjam dan dia boleh ambil bila-bila masa yang dia nak. Ikut dia lah. Dia Tuhan. Dia pemilik. Dia empunya segala-galanya. Dia nak bagi ikut suka dia. Dia nak ambil pun ikut suka dia lah. Dia Tuhan yang maha berkuasa, yang maha mentadbir sekalian alam. Faham ke tidak ni? Sebab tu jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong.
Jangan sombong. Jangan sombong. Kena ingat selalu. Aku tak heran. Tunggu Tuhan ambil, nak tengok kau heran ke tidak bila Tuhan ambil. Sekarang ada sombong. Tunggu Tuhan ambil. Macam mana? Tu takluk qabdah. Ni kita belajar ni. Bukan setahu je. Dah bila tahu macam ni, amalkan. Kena ingat, aku ni tak boleh sombong walaupun aku ada macam-macam. Sebab aku ni sentiasa dalam urusan Allah. Kalau Allah ambil boleh. Ni mulut aku yang jahat ni, kalau nak bisukan boleh. Kenapa mulut kita yang jahat, lidah kita yang jahat ni Allah tak bisukan lagi? Sedangkan boleh Allah nak bisukan kita, betul? Sebab dia nak bagi kita peluang bertaubat. Jangan lagi duk cakap benda tak elok. Ni telinga kita ni yang suka dengar benda haram ni, kenapa Allah tak pekakkan lagi, sedangkan Allah Maha Kuasa nak pekakkan telinga kita serta merta. Allah nak bagi peluang taubat, lepas tu gunakan kepada yang baik. Sungguh ke tidak? Kena ingat macam tu. Itulah tujuan kita belajar tauhid ni, bukan sekadar nak tahu begitu. Mudah-mudahan Allah bagi taufik beramal. Amin ya Rabb. Jangan sombong. Allah benci orang sombong. Sebab tu Nabi kata sombong ni kalau ada sebesar biji sawi pun dalam hati kita, kita tak boleh masuk syurga. Ni. Kena ingat selalu, kita ni numpang Tuhan dalam segala-galanya. Tumpang Allah. Kita nak bergerak diam pun harap Allah tolong. Nak memandang pun harap Allah tolong. Kita nak pergi kerja, nak jalankan tanggungjawab kita pun Allah tolong. Cuba kita fikir kalau Allah tak izinkan kita, macam mana kita nak jalankan tanggungjawab dan urusan kita hari-hari kalau Tuhan tak tolong? Yang kita sombong sangat, berasa hebat sangat tu. Majikan kita dalam baik-baik, dia boleh buang kita kalau Allah gerakkan hati dia. Betul? Hari ni tengok letak atas meja, buang kerja 24 jam. Nak buat macam ni? Boleh tahan? Kalau Tuhan nak berlaku macam tu, jadi tak? Jadi. Dia nak buat sesuatu tanpa sebab, tanpa syarat. Kena ingat. Kena ingat. Dia nak buat sesuatu tanpa sebab, tanpa syarat. Tak ada siapa boleh halang kehendak dia, dan tak ada siapa boleh harah-harahkan dia. Ikut suka dia. Sebab tu kita kena takut. Sebab Tuhan ni dia jenis tak peduli siapa-siapa. Siapa pun kau, apa pun keturunan kau, dia tak peduli. Dia kalau benci, dia benci. Kalau dia sayang, dia sayang. Dia tak peduli. Jangan kita kata, aku ni keturunan baik, daripada atas sampai bawah. Keturunan kau baik, tapi kalau amalan kau jahat, hati kau jahat, Allah tetap benci. Tu takluk qabdah, kena ingat. Kita ni sentiasa bergantung, berharap kepada pertolongan Allah. Harap nikmat-nikmat yang ada ini Allah kekalkan. Betul? Harap musibah, bala, kesusahan yang ada pada diri kita ni diangkat oleh Allah. Kan harap pada Tuhan tu. Sebab tu kita disuruh berdoa, nak menzahirkan tanda hajat kita sebagai hamba kepada Allah. Allah suka, Allah redha kepada hamba yang menzahirkan dirinya berhajat kepada dia. Tuhan redha hamba yang menunjukkan yang dia memang berharap dengan Allah. Allah benci kepada hambanya yang tak peduli kepada Allah. Ibaratnya apa? Dia sombong dengan Allah, berasa dia macam tak berhajat, tak berkehendak kepada bantuan Allah. Kita makan berhajat kepada Allah yang memberi rasa makanan tadi. Betul? Kalau kita makan suap tawar hebel semua, apa jadi? Masuk gencah ni, masuk resepi itu, masuk ni, tawar hebel semua. Seronok tak? Jangan lupa yang bagi kita rasa makanan manis, masin, masam tu Allah. Kena ingat sampai ke situ. Bukan yang besar-besar saja. Dalam hati kita gundah gulana,
Harap kepada Allah mengangkat perasaan tu, bagi ketenangan. Yang tenang hati, harap Allah kekalkan, gitu. Macam tu ni takluk qabdah. Kita sentiasa dalam genggaman Allah. Allah boleh ambil apa yang ada pada kita bila-bila masa. Orang daripada suka, Allah palingkan hati jadi sebenci-bencinya dengan kita. Nampak tak? Kita jangan rasa hebat, aku ramai orang suka aku, ramai orang sayang aku, ramai orang hormat. Allah tu antara urusan dia membolak-balikkan hati manusia. Hari ini dia nak palingkan hati manusia jadi benci sebenci-bencinya, kita boleh. Sebab tu bila orang suka kepada kita, harap Allah kekalkanlah yang baik-baik macam tu. Aku tak heran. Jangan sampai Allah palingkan hati manusia benci dengan kita. Gimana kita nak pergi? Nak pergi mana? Cuba kita pergi situ orang benci, pergi situ orang benci, pergi situ orang benci, dengan anak bini kita benci. Nak pergi mana? Nak duduk dalam gua? Kita ni sentiasa berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah dalam segala hal. Dalam segala hal. Zahirnya, batinnya, segala-galanya. Sekarang dan akan datang. Begitu juga anak bini kita. Semua berhajat, berkehendak, bergantung kepada Allah. Bukan mandai-mandai. Kita tak ada kuasa. Tu takluk qabdah. Dengan makna makhluk yang telah ada ini. Bila sebut makhluk ni, jangan kita faham manusia saja. Apa yang Allah jadikan, ni tubuh badan kita ni makhluk, perasaan kita makhluk, rezeki kita makhluk, keluarga kita makhluk, anak bini kita makhluk, kawan-kawan kita makhluk, pekerjaan kita makhluk, majikan kita makhluk, kenderaan kita makhluk. Semua ni dalam genggaman Allah nak ambil balik, boleh. Allah nak ambil balik, boleh. Allah nak ambil keluarga kita, boleh. Sekelip mata je, tanpa sebab. Supaya kita sentiasa ingat, ya Allah, aku ni sentiasa berhajat, bergantung kepada Engkau. Macam tu, kena ajar hati kita macam tu. Itulah tujuan kita belajar. Inilah dia petunjuk daripada Allah. Allah nak kita jadi hamba yang macam tu. Biarlah ada perubahan sebelum kita mengaji. Jangan dah mengaji, biar ada perubahan, walaupun tak banyak, sikit insya-Allah. Ini tak ada langsung berasa nak beramal, berasa tak kisah mengaji je, tapi tak ada berasa pun nak beramal. Nak jaga mulut tu supaya jadi baik sikit, telinga tu nak jadi baik sikit, tak ada perasaan tu. Tapi mengaji tak ada perasaan nak baiki tu, tak ada. Dah sampai bila ada perubahan? Takkan dapat kemuliaan kalau setakat pandai. Kalau setakat pandai, faham, takkan ada tak ada kemuliaan pun. Tak payah perasan lah. Kita mengaji pagi, petang, siang, malam, tapi tak ada perubahan pun. Kita tak ada amalan, kita tak meningkat pun. Perhubungan kita dengan Allah bukan semakin dekat. Macam tu je, bahkan semakin jauh. Tak ada kemuliaan kalau setakat belajar pagi, petang, siang, malam. Tak ada perubahan, tak ada nak beramal. Jangan kita fikir bila kita belajar ni kita dah mulia. Dah. Takkan jadi mulia selagi tak diamalkan ilmu yang Allah dah bagi pada diri kita. Kalau tak, sama je 2 kali 5 dengan orang jahil. Cuma kita yang rugi penat mengaji. Orang jahil dia tak mengaji. Padan patut pun hati perut dia macam tu. Faham tak? Orang tak mengaji tu padan patut macam tu. Hati perut dia macam tu. Sebab dia tak mengaji. Dia tak pernah dapat petunjuk Allah. Kita dapat petunjuk Allah, tapi kita tak beramal. Jadi penat kita, buang masa. Tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Kalau tak boleh nak beramal tu, tak ada rasa menyesal. Dah tahu, tapi tak boleh beramal, tak ada rasa menyesal sebab tak boleh nak amalkan benda tu. Rasa tak kisah je. Jangan macam tu. Kalau tak, nanti kita tak akan berubah sampai bila. Percayalah, kita tak akan berubah sampai bila. Contohnya, kita dah belajar bab jaga lidah. Tapi kita cuba, tapi tak boleh. Nak cuba jaga tak boleh.
Tak ada rasa menyesal pun, tak ada rasa rugi. Ya Allah, ruginya aku. Aku dah belajar, dah tahu dah bahayanya lidah aku ni. Boleh jadi asbab amalan aku Allah tarik semua, Allah padam semua. Makna kita ada rasa susah hati sebab lidah kita tak baik-baik lagi, sedangkan kita dah kena ada perasaan macam tu. Ini tak ada buat tak kisah. Mengaji lidah jahat pun rasa tak kisah. Apa dah tu? Jangan sombong. Jangan sombong. Kenapa Allah Ta'ala pilih kita belajar? Sebab Allah nak jadikan kita orang baik. Kalau Allah Ta'ala tak nak jadikan kita orang baik, lebih baik Allah tak payah kutip kita. Biarkan kita dalam kejahilan, biarkan kita dalam seronok dunia. Tak payah fikir tentang amal ibadat, dosa, pahala, tak payah. Buatlah sekendak kita atas dunia ni. Kena fikir, kenapa Allah pilih aku jadi orang belajar? Kenapa Allah datangkan kawan-kawan yang mengajak aku belajar? Kenapa Tanya. Mesti ada sebab. Yang mana Nabi kata apa? Allah nak jadikan hamba-Nya tu orang baik. Tapi kalau kita tak hargai pilihan Allah atas diri kita, tidak mustahil Allah akan lenyapkan nikmat menuntut ilmu ni dalam hidup kita buat selama-lamanya. Tidak mustahil. Ataupun dengan asbab belajar ni Allah hina kita. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang Allah bagi benda baik kepada hamba kerana Allah nak muliakan. Kadang-kadang Allah bagi benda baik sebab Allah nak hina dia. Jaga baik-baik. Contoh Nabi SAW, bila Allah utuskan, Allah bangkitkan dia, dibawa risalah, ini menjadi suatu kebaikan, keuntungan bagi orang yang beriman dengan dia. Nampak tak? Orang yang beriman dengan Rasulullah SAW, dia dimuliakan oleh Allah, dikasihi oleh Allah, diredai oleh Allah sebab dia menghargai Nabi SAW tadi. Makna dia beriman, dia beramal. Dan dalam masa yang sama, orang yang sezaman dengan Nabi SAW tu, yang tak percaya kepada Nabi, yang menghina Nabi, yang mencela Nabi, mereka ini dilaknat oleh Allah. Sedangkan Allah bagi kepada dia benda baik. Nampak tak tu? Dengan sebab adanya benda baik pada dia, dia tak hargai. Itulah cara, di antara cara Allah benci, Allah nak hina, Allah nak laknat dia. Sebab tu kita takut. Ilmu ni benda mulia. Allah bagi kita supaya kita jadi orang mulia, asbab ilmu. Tapi bila ilmu yang kita ada ni kita buat tak peduli, buat tak hargai, buat tak kisah, sama macam cerita tadi. Faham tak? Itu di antara cara Allah nak hina kita. Macam tadi, Nabi ada dah, tapi kita tak hirau dengan Nabi. Dapat mulia ke dapat kebencian? Sama dengan kita ni. Bila Allah dah dekatkan kita dengan ilmu, kita tak hargai, makna tak amalkan, itu tanda Allah nak menghina kita. Jangan ingat berasa baik. Jangan berasa, aku dah belajar dah pagi petang, tasawuf, tajwid, apa benda semua aku dah belajar. Tapi sikap kita, amalan kita macam tu. Kita tak hargai pun, tak nak amalkan pun. Jangan berasa kita mulia. Kena takut. Ini tanda-tanda kebencian Allah bila Allah bagi benda mulia tapi aku tak hargai. Ingat ni? Tu tengok. Abu Lahab, Abu Jahal tu bukan mendapat kemuliaan Allah, dapat kebencian Allah. Sebab apa? Tidak menghargai Nabi SAW. Tapi ada yang mulia, dimuliakan. Sahabat-sahabat yang beriman, yang membantu Nabi SAW, radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka dimuliakan oleh Allah sebab dia mensyukuri nikmat Nabi SAW tadi, nikmat dibangkitkan utusan Allah tadi. Mereka mulia. Tapi sebaliknya dalam masa yang sama ada yang dihina oleh Allah dengan sebab apa? Tidak menghargai kebangkitan Rasulullah SAW. Bahkan menambah menjadi asbab mereka semakin dibenci oleh Allah. Kita ni pun sama. Bila kita dah belajar, kita dah mengaji, kalau nak dapat kemuliaan, amalkan ilmu tu. Tapi kalau nak lagi dihina oleh Allah daripada zaman kejahilan kita dulu, abaikan ilmu yang kita terima. Nescaya kita lebih dibenci oleh Allah berbanding dengan zaman kejahilan kita dulu. Dulu kita jahat dah dulu. Tak mengaji, tak semayang,
Jahat dah kita. Tiba-tiba bila Allah bagi ni, kita pun tak peduli. Dulu tak mengaji, hati kita busuk, hati kita jahat, lidah kita jahat, telinga kita jahat. Tapi bila Allah bagi ilmu, tujuannya supaya kita jadi mulia. Tapi kita tak pedulikan ilmu tadi tu. Sama juga jahat mulutnya, lidahnya. Ni tanda Allah nak membenci kita. Maknanya Allah nak membenci kita lebih daripada dulu lagi. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kena ada rasa takut, ya Allah. Takut, ya Allah, bila aku ni nak berubah. Sedangkan aku dah tahu benda-benda ni. Sedangkan kau dah bagi aku petunjuk dah. Dulu memang aku tak tahu. Dulu memang aku tak faham. Tapi sekarang kau dah tunjukkan benda ni rupanya memberi mudarat pada akhirat aku. Aku nampak dah. Tapi aku buat juga. Kena ada rasa takut. Rasa menyesal, rasa bersalah. Minta tolong, selamatkan. Tolong ya Allah, selamatkan aku daripada kejahatan lidah aku. Selamatkan aku daripada kejahatan telinga aku. Kena minta dengan Allah macam tu. Jangan minta duit saja. Jangan minta harta saja. Itu lebih mulia, itu lebih penting untuk kehidupan akhirat kita besok. Kemudian kata musannif, jika Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan di atas hal ada ini, kalau Allah Ta'ala nak kekalkan apa yang sedang kita kecapi nikmati ini, ikutlah tadi daripada luarannya, dalamannya, semua. Makhluk tu jangan ingat tubuh badan kita saja. Jangan ingat alam ni saja. Perasaan kita, rezeki kita, anak bini kita, keluarga kita, kebahagiaan kita, semua tu masuk dalam kata makhluk tadi. Jadi kalau Allah Ta'ala menghendaki nak mengekalkan mengekal atas hal ada ini, makna apa yang kita sedang nikmati kecapi sekarang ni, kalau Allah nak kekalkan lagi, maka makhluk ini kekalah dengan ada begini. Makna insya-Allah apa yang kita ada sekarang ni akan kekal ada lah. Macam sihat kita. Kalau Allah nak sihat kita ni kekal, akan terus sihat lah. Kalau Allah kehendak kita ni boleh bercakap lagi, kita akan boleh bercakap lagi. Maksudnya. Faham tu? Dan jika menghendaki, Allah Ta'ala akan meniada. Kalau Allah Ta'ala nak meniadakan, makna menarik balik apa yang kita ada sekarang. Tak kisahlah apa pun yang sedang ada pada kita sekarang. Anak bini, rumah tangga, pangkat, jawatan, harta, kawan, kenalan, ikutlah semua. Jika menghendaki, Allah akan meniada dengan makna mematikan pula. Ini contoh kalau hidup. Contoh ni, sekarang ni kita sedang menikmati nikmat hidup. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak hidupkan kita, insya-Allah kita akan hidup sampai petang garang. Kalau Allah Ta'ala tak nak, dengan mana Allah nak matikan pula, nescaya meniadakan akan dia. Nescaya Allah akan tariklah nyawa kita. Sedang cakap ni, sedang bercakap ni, kalau Allah nak tarik nyawa, nak ambil nikmat hidup tadi yang dah dia dah bagi tadi, nikmat hidup, kalau dia nak kekalkan, saya akan terus hidup. Tapi kalau Allah Ta'ala nak ambil, ambil lah. Walaupun tak sempat nak melengkapkan ayat, Allah boleh matikan kita serta merta. Faham tu? Tu Tuhan. Kena ingat, Tuhan tu macam tu sifat dia. Bukan diikut kehendak kita. Jangan kita ingat Tuhan akan ikut kehendak kita. Jangan. Siapa kita dia nak ikut kehendak kita. Kelimanya, tu namanya takluk apa? Qabdah. Makna sesuatu yang di dalam urusan kekuasaan Allah. Kalau Allah nak ambil, nak bagi, Allah nak kekalkan, nak kekal lah. Kalau Allah nak ambil daripada sebesar-besar nikmat, sampailah sehalu-halu nikmat, yang zahir, yang batin, kalau Allah nak ambil. Allah ambil. Nanti baru kita tahu kesombongan kita. Sebab tu ada. Kita sombong. Tunggu bila Allah ambil. Bila Allah ambil besok. Yang ada bini. Aku tak peduli time ada. Allah ambil. Baru termenung. Betul? Sombong. Apa yang ada pada kita ni, itulah yang terbaik Allah bagi kita. Maka jangan kita sombong. Aku tak heran lah kalau kau tak ada pun dalam hidup aku. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan lupa. Aku tak heran kalau kau tak ada pun aku tak heran.
Kau boleh tahu ke benda akan datang tu apa yang akan kau jumpa? Yang kau sombong sangat ni. Kena ingat. Mak ayah tak ada pun tak apa lah. Saya senang orang, tak peduli. Jangan sombong. Tunggu Allah ambil besok, baru kau tahu macam mana. Tak heran lah cakap dengan lelaki dia, kau tak heran, kau tak ada pun tak apa. Aku ada kudrat sendiri. Wah. Mana datang kudrat engkau tu? 2-3 hari ni Allah lumpuhkan kaki tangan kau nak buat macam mana? Siapa nak tolong kau? Siapa nak tolong kau? Adik-beradik? Minta maaf lah. Itulah seburuk-buruk pasangan kita, semacam-macam perangai, itulah dia orang yang akan tolong kita insya-Allah. Jangan sombong kita, jangan sombong. Jangan dengan sebab nafsu amarah kita keluar perkataan-perkataan yang macam kita tak berakal. Faham tak tu? Kawan-kawan, kalau Allah palingkan hati kawan-kawan daripada kita, jangan main-main. Sebab tu nak cakap, fikir dulu. Fikir dulu. Apa yang ada pada kita ni semua dengan rahmat Allah nak mudahkan kita. Sebab tu jangan laki marah dengan bini dia, kau tak ada pun aku tak kisah. Jangan, walaupun kau laki, walaupun kau boleh kahwin lain, kalau orang nak engkau, betul? Kalau orang tak nak engkau, nak kahwin dengan siapa? Pokok pisang. Sebab tu sama laki bini. Yang masih lagi ada laki bini, kena ingat benda tu. Jangan sombong dengan perkataan kita. Bila ada benda masalah, Allah suruh baiki. Faham tak tu? Bukankan jadikan isu-isu macam tu untuk nak apa? Nak bercerai-berai. Gopoh. Gopoh. Kita ni gopoh. Sifat kita ni gopoh. Tak boleh sabar. Kalau boleh masalah hari ni nak selesai masalah. Ulama kata, kita ni, kehidupan kita ni ibaratnya macam air ni, dia bercampur dengan keladak. Itulah ibaratnya waktu kita ada masalah. Siapa pun ada masalah, sabar. Biar dia duduk diam-diam gini. Nanti lama-lama keladak tu akan turun. Dan air itu akan jadi jernih kembali. Betul ke tidak? Kita tak sabar, kita buang dengan botol-botol sekali. Tu sikap kita. Bukan sikap orang yang baik kalau gelojoh. Tengok alim ulama tu, dia tak gelojoh. Di antara faedah orang yang solat, dalam kitab Muniatul Musalli dia kata apa? Orang yang betul solatnya sempurna, dia takkan jadi orang yang gelojoh. Apa pun masalah, sebesar apa pun yang dia hadapi, dia akan hadapi dengan tenang. Dia takkan jadi kacau bilau, kalut, tak tentu pasal, gopoh. Itu bukan maknanya faedah solat dah. Sebut dalam kitab Muniatul Musalli, buka tengok. Selain daripada faedah sembahyang itu mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar, selain daripada itu Allah Ta'ala sifatkan dalam Quran sana, orang yang solat ni dia akan tenang. Apa pun masalah dia, sebesar apa pun dia tenang, dia tak kalut, dia tak kacau bilau, walaupun dia ada masalah. Tengok alim ulama tu, ingat dia tak ada masalah, masalahnya lagi besar daripada kita lagi. Tapi cuba tengok akhlak dia macam mana. Kita kalut macam tadi lah, keladak ni kita kata, bila nak tenang ni, bila nak jernih, buang. Itu sifat kita, tak sabar. Tapi kalau cakap sekarang, kita pandai cakap, hidup ni macam roda, kejap atas, kejap bawah. Dah sama lah. Dia tengok laut tu pun ada air besar, air kecil, betul? Dia bukan besar, sebesar-besarnya tak berhenti-berhenti. Sampai kala air kecil, air bani. Ada arus, relax, tenang. Kena air besar,
Nak terbalik, nak terlangkuk. Tapi sabarlah, sabar, nanti dia tenang. Macam itulah kehidupan kita ni. Yang tenangnya tu syurga besok. Pun kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki. Amalan kita tak macam amalan ahli syurga macam mana? Kalau ada rezeki, kalau tak ada, na'udzubillah. Jangan kalut. Sebab tu Allah pesan banyakkan sabar. Sebab sabar ni nak kena junjung atas kepala kita sewaktu kita atas dunia. Atas dunia ni nak kena junjung sabar ni. Sebab dalam syurga besok tak payah sabar-sabar lah. Dalam syurga besok tak perlukan sabar lah. Sabar ni Allah perintahkan untuk kita nak melalui kehidupan dunia. Sebab dunia ni memang penuh dengan masalah. Tapi kalau kita buang sabar ni, habislah kita. Kita berlaki ke, tak berlaki ke, berbini ke, tak berbini ke, kalau sabar ni tak ada dalam diri kita, habislah. Faham tak? Sebab tu Nabi Allah pesan kita, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kena saling pesan, sabarlah. Apa maksud sabar? Ngaji dah, sabar. Tahan kemarahan kita, kawal kemarahan kita, tu sabar. Kita tak sabar, kita tak tahan, kita tak kawal, ikutkan kemarahan kita, ikutkan emosi kita. Sebab tu kita rosak. Sebab tu hati kita rosak. Sebab kita tak sabar. Allah suruh sabar supaya kita dapat faedah. Allah tak akan suruh melainkan Allah nak bagi faedah. Tapi Allah suruh sabar, kita tak nak sabar, dapatlah mudarat. Faham tak? Dapat mudarat. Ni air ni berkeladak ni, bila nak jernih balik aku nak minum ni. Tak sabar, nak tunggu. Dia punya keladak diturut, buang. Dahagalah. Dah kau tak sabar nak tunggu dia jernih, buang. Tak ada air dah nak minum apa. Tapi kalau kau sabar, nanti keladak-keladak tu akan turun ke bawah, boleh minum tak? Boleh. Tu berkat sabar. Baru nampak ikan ni. Tapi tengok juga cik, kalau ada masa nak mancing air keruh, ada masa nak kena mancing air jernih, dia tengok kaifiat nak mancing je. Kalau nak pakai jig, kena air jernih. Kalau nak main bottom, kena air keruh sikit. Macam tu. Kemudian katanya musannif, mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita jadi orang yang sabar. Kemudian kelimanya dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis ni apa pula? Tanjizi, apa maksud tanjizi? Tanjizi telah berlaku, telah jadi, itu maksud tanjizi. Tanjizi ni makna lulus. Lulus. Tanjizi itu makna lulus. Tahu tak lulus? Berlakulah. Kalau belum berlaku tak boleh panggil lulus. Kalau belum berlaku tak boleh panggil tanjizi. Bila dah berlaku, namanya tanjizi.
Baru berlaku. Hadis tu makna baharu. Tanjizi maknanya lulus. Tanjizi maknanya berlaku. Tanjizi maknanya jadi. Hadis maknanya baru. Jadi kalau digabungkan tanjiz hadis maknanya apa? Lulus baharu. Kalau tak faham pusingkan, baru lulus, baru jadi. Allah baru buat, Allah baru ciptakan. Contoh sekarang hujan ke tidak? Tak hujan lagi. Namanya harus hujan. Harus hujan, betul? Dah hujan ke belum? Jadi bila belum hujan kita kata harus boleh kalau nak hujan, patut kalau nak hujan. Faham tak? Itu nama suluhi. Suluhi itu makna patut. Sekarang ni patut tak kalau nak hujan? Patut tak nak hujan? Patut tak nak hujan? Boleh tak kalau nak hujan? Cakap patut tak faham, cakap boleh faham pula. Kalau nak hujan sekarang ni layak ke tidak? Tiba-tiba berderau turun dia. Itu bukan dah patut hujan dah. Dah hujan. Dah lulus dah hujan tu dah. Jadi lulus itulah namanya tanjizi. Tunai dah tertunai dah hujan. Rau katanya selebat-lebatnya. Jadi tanjizi ni maknanya lulus, tunai, jadi. Tanjizi hadis maknanya baru Allah jadikan hujan. Baru Allah turunkan hujan. 5 minit sebelum tadi belum lagi. Sekarang Allah baru turunkan hujan. Itu yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis. Sekarang ni saya hidup. Saya boleh bercakap. Popet boleh bercakap. Harus tak Allah matikan saya? Harus. Tiba-tiba Allah cabut nyawa saya. Bila Allah cabut nyawa saya tu, tanjizi hadis namanya. Mana Allah baru mencabut nyawa hamba dia. Tu tanjizi hadis. Dengan makna meniadakan pula, yakni mematikan dia. Ni contoh kalau hidup lah. Nikmat, kiaslah yang lain. Dia bagi contoh sini hidup. Kiaskanlah yang lain. Sekarang ni saya ada pangkat manager. Harus tak Allah ambil balik pangkat tu? Harus. Tapi sekarang ni tak ada lagi lah, masih lagi sebab Allah kehendak. Tadi tu dalam takluk qabdah ke atas tadi tu. Kalau saya sekarang ni sedang memiliki pangkat jawatan, kalau Allah kehendak nak mengekalkan, saya masih lagi berpangkat jawatan. Tapi kalau Allah nak cabut, boleh. Tiba-tiba Allah cabut pangkat jawatan saya tu. Maka bila Allah tarik balik nikmat pangkat jawatan tadi, namanya tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Bila Allah buat saja, baru buat tu namanya tanjizi hadis. Baru buat tu, bila Allah baru je jadikan tu namanya tanjiz. Sama ada baru Allah jadikan, baru Allah binasakan. Bangunan ni elok ni, bila Allah runtuhkan saja namanya tanjizi hadis. Boleh faham tak? Tu tanjizi hadis ni mudahnya, umumnya kita kata bila Allah buat je benda tu, namanya tanjizi hadis. Sama ada Allah menjadikan ataupun Allah meniadakan. Bila Allah mengadakan saja benda tu asalnya tak ada, tiba-tiba ada, Allah buat, namanya tanjizi hadis. Benda yang ada tiba-tiba binasa, Allah binasakan dia, tanjizi hadis. Boleh faham tak cakap tu? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Dah lah, nak apa lagi? Balik ya. Masak. Nak masak lah, nak apa lah, macam-macam. Ni ada ni, minta hajat doakan Muhammad Arifuddin bin Arif Finji. Sedang menduduki sijil menduduki peperiksaan lah ni. Kita doakanlah sama-sama anak-anak kita semuanya, anak-anak, cucu cicit, ciak, yang sedang mengaji, yang sedang belajar, yang sedang menjalani peperiksaan, ilmu yang bermanfaat, lebih-lebih lagi ilmu akhirat,
mudah-mudahan diberi kejayaan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, mempermudahkan mereka menjawab soalan-soalan. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu cicit kita semuanya tak terkecuali tak terkecuali sekalian alam. Sekalian alam, bukan anak cucu cicit kita je. Sekalian alam, muslimin muslimat, anak-anak yang sedang mengaji, yang sedang belajar ilmu yang bermanfaat, lebih-lebih lagi ilmu akhirat, mudah-mudahan diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, kejayaan yang baik, jadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Cukup dengan takwa tu, akan adalah yang lain-lain. Kata Imam Ghazali, bila dalam diri seorang tu ada takwa aja, dengan sendiri yang terpuji semua ada pada dia, yang keji semua tak ada pada dia. Sebab dengan takwa tu, bila hamba tu jadi hamba takwa, dengan sendiri dia orang baik, dia bukan pendengki, dia bukan pendendam. Nampak tak? Dia pemurah, dia takkan bakhil, dia akan jadi orang yang hormat ibu bapa. Kalau dia suami, dia akan jadi yang tanggungjawab. Kalau dia isteri yang bertakwa, akan dia jadi taat pada suami. Cukup dengan takwa tadi tu. Faham tak? Takwa ni atas, bawah dia tu semua segala sifat terpuji ada kat bawah. Sebab tu nak dapatkan takwa ni payah. Nak dapatkan ketakwaan tu payah. Sebab cukup dengan takwa, hamba ni ada segala bagai sifat yang baik-baik. Tapi kalau tak ada takwa ni, ambillah. Maknanya barangkali dia akan memiliki banyak sifat yang tak baik. Dia hasad, dia dengki, dia dendam, dia kuat mengumpat, dia kuat mengadu domba, dia kuat memfitnah, dia takkan patuh syariat. Nampak tak? Sebab apa? Tidak ada ketakwaan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran sana apa? Sebaik-baik bekalan itu apa? Takwa. Sebaik-baik bekalan itu takwa. Itulah bekalan akhirat yang terbaik sekali. Sebab apa? Bila sebut takwa, bukan tu je ada, yang lain-lain kebaikan semua ada pada diri dia. Takwa tadi tu. Bukan hospital takwa, klinik takwa. Ni ketakwaan dalam hati, takut gerun kepada Allah, dia akan jadi yang baik-baik. Dia takut. Sebab apa? Dia akan sentiasa ingat perintah Allah. Sebab dia takut. Mulutnya jadi baik, jarinya jadi baik, takut pada Tuhan. Faham tak? Boleh faham tidak ada? Dengar ada? Belum khatam lah, cakap belum habis lagi dah popeng. Sebab tu takwa ni kena usahakan. Ketakwaan ni kena diusahakan. Takwa ni takkan datang sendiri dalam diri kita. Kita kena cari, kita kena usaha dengan ilmu, kenal Tuhan, fahamkan Tuhan, bagaimana sifat Tuhan macam tadi tu. Ingat tu, dia tak peduli siapa-siapa, kena ingat. Jangan sombong. Sebab dia tak peduli kita siapa. Jadi bila kita ingat macam tu, takut tak? Takut lah. Sebab apa jenis kesenangan, kesedapan yang ada pada diri kita sekarang ni, Allah yang bagi. Dan dia boleh tukar segala kesedapan, keselesaan, kesenangan yang kita ada, dia boleh tukar kepada sebaliknya. Bila-bila masa. Boleh? Sebab tu kena takut. Takut ya Allah. Jangan sombong. InsyaAllah Allah mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita, Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita semuanya. Dosa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita semuanya, datuk nenek moyang kita ke atas, mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ni, mudah-mudahan kalau adalah balasan pahalanya, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada mereka semuanya. Tak lupa anak bini kita semuanya, Allah ampunkan. Suami yang ada suami, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa suami. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa isteri kita semuanya, anak-anak kita sekaliannya, kawan-kawan kita, semua muslimin muslimat tidak terkecuali, semuanya mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kenal ke, yang tak kenal ke, yang baik dengan kita, yang tak baik dengan kita,
yang cakap tentang kebaikan kita, yang cakap tentang keburukan kita, sekaliannya mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah. Yang tak baik, mudah-mudahan Allah jadikan orang yang lebih baik daripada kita lagi, supaya kita dapat ambil manfaat daripada mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita perbaiki amalan kita zahir dan batin, khususnya hati kita yang terutama sekali. Kerana apabila hati kita tu baik, insya-Allah anggota yang lain akan jadi baik. Tapi kalau hati kita jahat, hati kita kotor, maka yang lain pun akan jadi jahat, jadi kotor juga. Kerana hati kita itu adalah pemerintah di dalam tubuh badan kita. Insya-Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur yang berkah, diberi umur yang berkah kepada semuanya, diberi rezeki yang halal, yang luas lagi berkah, diberi keberkatan dengan apa yang sedang kalian usahakan sekarang. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatannya, bukan sekadar nikmat tapi berkat. Kerana nikmat itu diberi oleh Allah kepada sekalian hamba, walaupun yang bukan Islam, mereka mendapat nikmat juga daripada Allah. Tapi keberkatan dalam nikmat itu bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi Allah hanya akan bagi keberkatan pada orang-orang yang Allah sayang sahaja. Sebab tu kita nak harta yang berkah, umur yang berkah, suami isteri yang berkah, kawan-kawan yang berkah. Insya-Allah, amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, hajat yang tersurat, yang tersirat dalam hati-hati kita. Sesungguhnya Allah telah ketahui sedia kala lagi, ada hajat, ada impian masing-masing dalam diri masing-masing, ada hajat impian. Andai kata apa yang diinginkan dalam hati kita itu baik untuk kita di sisi Allah, moga Allah Ta'ala permudahkan. Seandainya apa yang kita impikan, inginkan di dalam hati kita itu tidak sesuai untuk kita, memudaratkan kita di masa yang akan datang, moga Allah jauhkan. Kerana kita tidak mengetahui perkara yang akan datang, tetapi Allah telah mengetahui segala-galanya. Ingat tu, doa macam tu. Kalau ada hajat yang baik-baik boleh sebut pada Allah, ya Allah aku nak gini, boleh, tak ada masalah. Tapi kaitkan, tafwid, gantungkan kepada Allah. Ya Allah, seandainya apa yang aku nak ni, yang aku minta ni, ya Allah, yang ada tersirat dalam hati aku ni, ada keinginan ni, kalau seandainya benda tu baik untuk aku di sisimu, ya Allah, tidak memudaratkan aku, tidak menjadi asbab aku semakin kau benci, bahkan menjadikan asbab aku semakin dekat dengan kau, maka permudahkan. Seandainya benda tu jadi asbab aku semakin kau benci, kau jauhkanlah, ya Allah. Macam tu cara berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Sama-sama doakan Den. Jangan tak doakan Den. Doakan Den lah. Kalian ni orang mengaji, orang baik-baik, pilihan Allah. Rezeki ikan baiknya. Amin. Doa Pakcik. Amin ya Rabb. Tak ada Pakcik, belum lagi lah. Cuaca tak okey lah. Cuaca belum sesuai lah. Pakcik, doa saya Pakcik. Doa saya Pakcik. Nak pergi ngeteh. Pakcik. Afwan. Ni bukan surau, ni rumah ngaji Tanjung Minyak Melaka. Ni rumah ngaji Tanjung Minyak Melaka. Okey. Sama-sama.
Rumah ngaji Tanjung Minyak Melaka. Kalau yang dekat-dekat Melaka boleh datang sini. Kelas saya hari Khamis. Kelas saya hari Khamis. Ustaz lain enggak ada, tapi hari lain. Saya hari Khamis ni. Minta maaf ni sahabat bro Muslim, saya tak dapat nak jelaskan tu. Saya bukan alim. Saya tak hafal Quran. Nak kena tengok dulu. Dalam dada tak ada ilmu. minta maaf. Baik. Dipermudahkan urusan sekalian. Dari rahmat dari Allah selalu. Amin ya Rabb. Baik-baik turun tangga tinggi. Sama-sama makcik. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah wa kulli mujahid. Sama-sama kasih kak. Ya salam Abang Mat. Sama bang. Sama bang. Dipermudahkan urusan. Minggu lepas abang pergi dah. Minggu lepas abang tak ada pergi dah. Oh, balik kampung. Abang kampung mana? Oh, Pahang. Lalu balik. Orang tua ada lagi? Sama kak. Jumpa lagi insya-Allah. Wa kulli mujahidin lillah. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Zuhur ni saya tak pasti lagi lah ada kelas ke tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mic tak buka.